malam. Kan dia dibunuh oleh pemberontak. Jadi malam-malam diorang tengok pemberontak tu, dah nampak cool, relax, dah happy-happy, Osman dah mati. Diorang cepat-cepat ambil mayat dia, uruskan dan kebumikan dia di hujung-hujung Jannatul Baqi'. Bukan standard, katakan ini tanah perkuburan, diorang kuburkan dia dekat sini. Sebab kelang kabut lah, apa yang ada cepat-cepat dan kuburkan lah. Tapi sekarang semua ini Jannatul Baqi' lah. Dia dah makin extend lah. Nak ceritanya betapa betul tak apa Nabi cakap? Engkau akan masuk jannah, tapi setelah engkau ada masalah. Itu Osman lah. Sebab tu saya plan nak cerita pasal sirah Osman nanti, tapi rasanya macam susah sikit lah. Tapi tak apalah, jangan bincang susah. Alright. Nabi pernah cerita, ini benda yang baik. Jannah ni ada pintu. Dia ada pintu puasa, pintu solat, pintu sedekah, pintu tolong orang, itulah. Dan Nabi sebut pintu puasa ada nama dia, yang lain Nabi tak sebut nama. Jannah ni ada 8 pintu, kata silap. So pintu puasa ni dipanggil Ar-Rayyan, nama. Sebab tu ramai budak-budak nama Rayyan ni. Dia jadi Rayyan lah. Orang putih sikit, takkanlah Arab sangat. Okay. Kemudian Abu Bakar tanya soalan. Nabi kata manusia akan masuk melalui pintu masing-masing. Maknanya, perasan tak ada orang yang kuat semayang tapi dia tak ada duit? Dia boleh masuk ikut pintu sedekah tak? Taklah, tapi dia masuk ikut pintu solat. Perasan tak ada orang yang solat cukup-cukup makan je, yang wajib je, tapi dia sangat gemar bersedekah. Maka boleh jadi orang ni akan masuk ikut pintu sedekah. Nampak tak? Allah dan Rasul recognize yang kita bukan sama tau. Korang jangan stres tengok orang lain. Tengok orang lain semayang duha tak pernah tinggal, kita jadi stres apa? Gau kepala sampai botak-botak lah. Kenapa aku tak boleh semayang macam ni? Relax. Mungkin that's not for you. You do what is meant for you lah. Example, kalau you ni memang jenis pandai dengan urusan-urusan pejabat ni, simple je, macam runner yang sangat bagus lah. Immigration, aku tahu, aku ada kawan, dia boleh uruskan dengan cara baik, simple. Oh mana? Custom, ni aku ada kawan. Faham tak? Orang yang jenis macam tu, tapi dia bukan orang yang berilmu sangat dari segi agama. You know what? Dia boleh jadi pemudah cara dekat unit ni, dekat pusat dakwah kita ni, IDT. Apa dia? Orang nak masuk Islam, nak tukar IC, urusan pejabat agama kan, dia uruskan. Suruh ustaz habis 50 hari tak siap-siap. Sebab ustaz tak tahu apa cerita apa-apa, tapi dia sangat cepat. Ini tukar nama ada dia, Pesuruhjaya sumpah dulu, kemudian ini, kemudian itu, and then baru bawa ke JPN. Faham tak? Dia tahu step by step. Saya nak tanya, dia akan masuk melalui pintu dia lah, bukan melalui pintu yang ustaz masuk. Ustaz masuk mungkin pintu ilmu, tapi dia akan masuk melalui pintu memudah cara, memudahkan urusan orang. Betul tak? Bukan semua orang boleh jadi orang lain. Sebenarnya tak ada siapa boleh jadi orang lain. You jadi diri you lah. So what you are good at, you really do. Saya ada kawan yang dia tak pandai mengajar agama. Dia suka pusat dakwah ni, tapi dia tak pandai ajar agama. Cakap pun tak pandai sangat. Cakap pun tak, dia bukan penceramah yang baik. Bukan, tapi dia suka bagi makan dekat orang susah. Maka dia akan masak. Dia akan cari gelandangan dan bagi makan. Tak ada siapa pun tahu, kecuali baru-baru ni dia terbocor rahsia. Kata bagus je kan. Maknanya kita semua akan jadi pakar dalam bab kita sendirilah. Semoga Allah terima itu sebagai amalan kita. Tak payah stres lah. Tak payah stres tengok ustaz asyik mengajar, asyik aku jadi student. Berapa tahun dah ustaz mengajar, aku student. Ustaz mengajar, aku student. Dah 5 tahun dah aku duduk belakang, ustaz depan. Ustaz makin pandai, aku sama aja. Tak payah stres lah. Sebab ini bukan bidang you lah mungkin. Bidang you ialah bidang lain. So relax. Okay, Alhamdulillah. So pintu banyak kan. Tapi Abu Bakar ni orang yang hidup dia macam excellent sikit lah, atau mungkin dia curious, nak tahu. Dia tanya Nabi, pintu kan banyak, jadi maknanya Umar masuk sini, Abu Bakar masuk sini kan. Tapi Nabi, ada ke orang yang masuk melalui semua pintu? Maksudnya semua pintu ada malaikat yang panggil, sini, kau sini, Jeffrey Jeffrey kat sini ni, senarai nama kat sini. Faham gitu lah? Amin. Dan kita semua, amin. Kita nak masuk ikut pintu IDT lah ni. Jeffrey, Hasif sini. Ada panggilan dia. Jadi Abu Bakar tanya, ada tak orang yang dipanggil dari semua pintu? Nabi kata, ada. Engkau lah orang dia.
Wah, Masya-Allah. Allahu Akbar. Baik, habis cerita. Sekali tu ada seorang perempuan jumpa Nabi. Dan dia minta duit, dia ada urusan duit lah sikit, dia minta duit apa. Dia daripada kampung jauh lah, mungkin lagi 5 jam daripada Madinah. Kemudian dia tanya Nabi, kalau betul, maknanya Abu Bakar ialah mungkin satu-satunya orang yang excellent dalam hampir semua bab. Susah nak jumpa orang macam tu, yang solatnya pun dia kuat, puasa pun kuat, sedekah pun kuat. Memang sejarah tunjuk tu kan. Dia memang hebat dalam banyak bab lah. Sebab tu Nabi kata, all pintu will call you. Nak masuk macam mana? Macam mana nak masuk pintu? Dia nasib baik Nabi tak suruh kita jadi Abu Bakar. Kan? Excellent dalam semua hal lah. Macam mana dia buat Yelah, sebab tu dia tu Abu Bakar. Tak ramai orang macam dia lah. Kesabaran apa semua. Susah nak cakap. Semayang pun kuat, puasa pun kuat, zakat pun kuat. Allahu Akbar. Tapi Alhamdulillah Allah dan Rasul tak paksa kita untuk jadi macam tu. Okay, it just happened that he's like that lah. Kan saya dah lupa cerita saya. Seorang perempuan datang jauh, jumpa Nabi, urusan dia settle lah. Dia puas hati lah kan. Sebelum dia balik dia tanya Nabi, kalau nanti aku datang, kalau aku tak jumpa kau nak cari siapa? Sebab urusan mudah kan, settle semua. Tapi sekarang aku nak tanya, if I come later lah, mungkin lagi setahun 2 tahun ke, dan kalau aku tak jumpa kau nak cari siapa? Nabi kata, carilah Abu Bakar Siddiq. Seolah-olah ini satu indication bahawa Nabi nak Abu Bakar jadi khalifah, pengganti dia. Tapi Nabi tak pernah suruh dia jadi khalifah tau. Tak apalah, cerita dulu. Pernah sekali Nabi atas Uhud, dan Uhud tu ada tremor sikit, gempa lah, gerak sikit. Siapa pernah rasa gempa Saya dah rasa dah. Memang takut mati punya. Masa dekat Aceh tu memang gempa betul lah. Atas bangunan tingkat 2 dan wah, apa ni? Ingatkan saya yang pening kan, gempa bumi. So Uhud tu macam gegek sikit. Kemudian Nabi akan cakap, Uhud, Uhud, diam. Dan Nabi akan hentak kaki dia, Uhud, diam. Sebab di atas kamu ini fa inna ma alaika nabiyun. Sebab atas kau ni ada nabi, ada siddiqun, dan ada seorang siddiq, dan ada syahidan, dan ada 2 orang yang akan syahid. Maksud tu ada 4 orang, Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman. Nabi tengah maksudkan siapa? Atas kau ni ada Nabi. Kira macam respect lah sikit. Kira the best of men sebenarnya atas kau sebenarnya. Itulah jawapan dia. Kau jangan takut, jangan kecoh-kecoh. Atas kau ni ada the best of men. Ada Nabi seorang, ada Siddiq iaitu Abu Bakar, dan ada 2 orang yang syahid iaitu Umar dan Osman. Dua-dua akan kena bunuh kan. Mereka akan syahid lah. Itu namanya syahid. Baik. Pernah tahu kan? Sebab Abu Bakar tak dibunuh, dia mati sakit. Tak sampai lagi kematian Abu Bakar. Dan masa Abu Bakar mati, komen Ali pada kematian Abu Bakar saya akan cerita kemudian akhir. Last kali kisah kematian Nabi. Waktu Nabi mati, Osman akan jadi terdiam, Ali akan duduk rumah, tak campur orang. Dia jadi confused tau. Nabi mati ni, Nabi wafat ni. Dan Umar akan mengamuk. Dia akan pegang pedang dan dia akan cakap, mengikut satu riwayat, aku akan potong kaki dan tangan siapa yang kata Nabi sudah mati. Dia denial tau. Dia tak boleh terima Nabi dah mati. Dia cakap, siapa yang kata Nabi mati, aku akan potong kaki dia. Mengikut riwayat lain, jangan siapa pun berani cakap Nabi dah mati. Sebab Nabi hanya buat macam Nabi Musa tu, yang 40 hari keluar, lepas tu nanti dia balik. Kan Nabi Musa ada 40 hari dia akan pergi ke gua Tur Sina tu, kemudian dia akan datang balik. Nabi just kejap dia pergi. Jangan cakap dia mati. Sebab dia orang tak terfikir Nabi boleh mati. Faham tak? Dia tak pernah cross their mind. Dalam keadaan pada pendapat mereka mungkin kita semua tak settle pun lagi. Kita masih perlukan Nabi lagi. Macam mana Nabi boleh mati sekarang? Gitulah kot. So Umar mengamuk dia.
Orang semua jadi takut dengan Umar. Diamlah, tak berani nak cakap Nabi dah mati. Umar, dah lah, relax lah, tak berani, walaupun diorang dah tahu. Dia mengamuk. Kemudian Abu Bakar akan datang lewat sikit. Masa dia datang tu, dia kata, Umar, duduk. Duduk. Umar tak nak duduk, tetap dia bising-bising lagi. Siapa cakap siap, siapa cakap siap, gitulah. Sebab dia tengok Umar dah tak boleh nak kontrol. Abu Bakar start cakap dekat sini. So Umar bercakap, dia pun bercakap. Dekat sana ada satu grup orang tengah tengok Umar punya mengamuk dan dia tengah ceramah sebenarnya, faham tak? Kau jangan cakap-cakap begini apa, tapi emosional lah. So Abu Bakar kata, mari sini, let me talk to you. Dan Abu Bakar akan bagi satu speech yang semua orang akan sedar bahawa confirm Nabi dah mati. Dia akan sebut, bukankah ada ayat Quran, dia sebut, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan dia seorang rasul dan sudah mati rasul-rasul dulu. Faham tak? Kan Adam dah mati, Idris dah mati, Nabi Nuh dah mati, betul tak? Apa yang kau heran sangat Nabi Muhammad akan mati? Masa itulah Umar akan cakap, seolah-olah aku tak pernah dengar ayat Quran ni. Ayat Quran tu, aku tahu ayat Quran tu, tapi ini macam first time aku dengar, macam baru dah samalah macam kita belajar tafsir tu kan. Kita dah baca banyak kali, macam oh ini ke maksud dia. Dia kata masa tu aku dengar je, when it, like dia masuk absorb dalam hati ni, lemah kaki dia sampai dia terjatuh dia. Kaki aku dah tak ada tahan lah. Maknanya baru dia sedar, Nabi aku betul-betul dah tak ada. Dia ingat Nabi dia ada can lagi lah, sakit, hilang sekejap gitu kan. Baru aku tahu Nabi aku dah tak ada. Dan Abu Bakar akan speech dia dia akan bagi speech panjang sikit. Dia kata, siapa yang sembah Muhammad, maka bersaksilah Muhammad sudah mati. Tetapi siapa yang sembah Allah, ketahuilah bahawa Allah itu hidup dan takkan mati. Oh, dia baru semua orang rasa okey, clear. Nampak tak betapa kita perlukan orang macam Abu Bakar? Umar pun kantoi dalam bab ni. Faham tak? Maksudnya Umar pun tak boleh kontrol dia punya emosi. Umar ni 10 tahun lagi muda dari Abu Bakar, lebih kurang lah. Abu Bakar 60, dia 50-an lah. Nak ceritanya, pada waktu jadinya satu peristiwa yang teruk kan, kita perlukan ulama' yang dah tua. Bukan ulama' sahaja, tapi yang tua. Sebab wisdom itu yang boleh bantu dalam jawapan yang terbaik. Bukan ilmu semata-mata. Betul tak? Kan Umar berilmu. Umar berilmu tau. Dia memang rapat dengan Nabi tau. Dia berilmu. Tapi hari itu ilmu dia tak berjaya untuk kontrol emosi dia. Sebab wisdom dia tak sebanyak yang wisdom ataupun kebijaksanaan Abu Bakar As-Siddiq. Sama macam apa yang berlaku kat tempat lain, mengikut ceritanya. Okey, tahu tak Arab Spring tu? Okey, tahu tak sekarang orang menyesal diorang buat Arab Spring? Yang Mesir jatuhkan kerajaan. Kan Mesir, orang-orang Mesir ramai-ramai demonstrasi jatuhkan, masa tu Hosni Mubarak siapa nama dia? Tu kan Hosni Mubarak dulu. Yang jahat tu ialah Hosni Mubarak. Jadi rakyat lawan dia, jatuhkan dia. Kemudian Morsi naik. Beberapa lama lepas tu rakyat juga gabung jatuhkan Morsi. Rakyat dan kononnya tentera lah. Dan tidak ada keamanan sampai hari ini. Lepas mungkin berapa tahun, 6-7 tahun ke 10 tahun dah Arab Spring. Dan Arab Spring juga yang penyebab Syria kena apa yang diorang kena sekarang. Habis bateri. Dulu tak macam ni, tapi makin lama makin teruk. Akhirnya diorang bincang-bincang sebenarnya kan, sewaktu diorang nak start buat jom kita demonstrasi tukar kerajaan semua ni, diorang bincang dalam mesyuarat. Tahu tak Ikhwanul Muslimin? Iaitu jemaah dekat sana, very famous, big one. Diorang bincang. Ulama' tu dia kata jangan buat. This is not the way. Jangan buat macam ni. Sebab nanti kalau you start buat, orang lain akan buat. Macam topple government ni. Jangan buat, jangan join. Kita kena sabar. Tapi ulama' yang muda-muda cakap inilah peluang kita untuk change. Tapi yang muda lagi bising, yang muda lagi ramai. Akhirnya diorang ikut pendapat yang muda. Sekarang yang muda cakap apa? Patut kita ikut yang tua lah.
banyak masa sebenarnya akhirnya wisdom of a person with knowledge and age, dia sangat membantu dalam especially benda-benda besar lah. Bukan cerita beli kereta, beli rumah, benda simple. Nak ceritanya wisdom lah. Semoga Allah bagilah kita wisdom bila kita masih makin tua dan berumur, insya-Allah. Faham kot macam mana? Bagi mic kat Zul. Kamera. Bismillah. What's your take lah? Bismillah. By the way, Dr. Zul ni dia psychiatrist pakar penyakit mental dan emosi kita lah Okay. Grieving dia ada five stage yang bukan ikut sangat kronologi dia tak ikut sangat. So not everyone yang akan grieving yang akan melalui five stage. There is the depression, denial, anger, bargaining, depressed and acceptance. Last tu acceptance lah. So and then satu, tak semua orang akan lalui stage yang sama, tak semua orang akan lalui kronologi yang sama, dan tak semua orang sama dia punya duration tu nak sampai ke acceptance. So I guess Umar normal lah, dia denial, probably anger, dan terus acceptance. Within a very short duration. Tapi Abu Bakar skip. InsyaAllah we have written a paper kan pasal anticipatory grief. Abu Bakar ni macam special sikit. Dia macam dah tahu Nabi, dia ada premonition yang bahawa Nabi SAW akan wafat. So dia dah start grieving lah. Siap-siap. So kita dia dah start grieving. Even before Nabi wafat, dia dah start grieving. And then kami ni lah, with a few friends, kita menulis sebab orang putih pun ada fikir pasal anticipatory grief. Contoh macam patient cancer, terminal dia. Sekejap. Nabi dah pun. Ulang sikit Okey. Okey, ulang. Okey, soalan tentang was Umar behaving normally? I mean, considering orang tu grieving kan, because dia ada anger semua. Dalam psikologi, kalau grieving ni memang ada 5 stage yang diketahui lah. Denial, anger, bargaining, depress and acceptance. So orang different, dia tak semua akan lalui stage yang sama, kronologi yang sama dan duration yang sama. So ada orang yang grieving dia mungkin 6 bulan, 3 bulan, ada orang mungkin 2-3 hari je untuk sampai ke stage acceptance. So I guess Umar is normal, okay je. Dia ada denial, dia ada anger, and then dia terus accept within a very short time. Probably because he is a very good man, for sure. Dia sahabat kan. So dia punya kuat lah dalaman. So dapat ke stage acceptance is quite fast. In terms of Abu Bakar pula, as I mentioned, insyaAllah akan publish lah paper tu. Wallahualam kalau dia accept. Saya, Dr. Jeff dan juga beberapa psikiatris yang lain tentang anticipatory grief. Anticipatory grief ni baru sekarang saintis dan psikologi pun create lah nama anticipatory grief ni. By right sebenarnya dalam sirah dah ada lah, which is Abu Bakar lah. Entah. Dia macam dia dah macam nama roti juga. Serius aku ada masalah. Anticipate tu aku tak tahu apa Melayu dia apa. Anticipate. Okay, basically penerangan lah. Abu Bakar dah tahu, dia dah dapat agak yang Nabi SAW akan wafat soon. So dia dah start grieving. So maknanya
selalunya grieving by definition, orang dah tak ada baru kita grieve. Tapi dia ada satu benda, anticipatory grief, which is recognized by the current modern psychologists and psychiatrists lah. Predict dia dah boleh agak dalam expect, yes. Dalam modern ni macam orang yang terminally ill, cancer, stage 4 cancer, dia dah tahu dah memang dia akan mati, 90%, 80% chances dia akan mati. So orang dah start grieving. So we encourage lah grieving je lah. So more or less lah, wallahu alam, that is anticipating grief. Jazakallah. On this day your religion has been completed. Okey, macam ni. Pernah sekali Nabi pernah bagi ceramah dekat Hajatul Wida' tau. Haji yang akhir tu, macam Dr. Zul sebut kan. Nabi kata, apa pandangan kamu kalau seorang lelaki ni diberi pilihan untuk jumpa Tuhan ataupun untuk duduk sekejap kat dunia ni, dan orang tu pilih jumpa Tuhan, maka orang semua dengar je lah macam, oh okey, macam falsafah lah. Memanglah jumpa Tuhan kan bagus, tetapi semua orang dengar gitu je lah kan. Oh, jumpa Tuhan, bagus lah kan. Abu Bakar seorang je nangis teresak-esak. Ada orang kata, orang tua ni kenapa? Kenapa Abu Bakar nangis seorang-seorang? Okey lah. Halo. Sebentar. Okey. Jadi orang pun macam hairan kenapa Abu Bakar ni duk nangis seorang-seorang. Baru dah orang tahu kemudian, tukang cakap ni lah, baru aku tahu sebenarnya dia dah tahu dah yang Nabi tengah cakap tu pasal diri dia. Sebab memang Allah bagi dua pilihan, kau nak duduk lama lagi ke ataupun kau nak jumpa aku sekarang. Nabi kata dah lah, cukup lah. Macam Nabi rasa dia dah buat kerja dia. Kemudian banyak lagi benda-benda lain. Nabi pernah kata, apa pandangan kamu, aku dah buat belum kerja aku? Dekat Haji Wida' tu, dah buat ke kerja aku? Apa kau akan cakap kalau Allah tanya, aku dah buat belum kerja aku? Diorang semua kata, dah Nabi, kau dah buat kerja kau dengan baik. Faham tak? Orang tak faham sebenarnya soalan ni semua nak cakap, my job is over tau. Job over apa lagi? Balik lah, jumpa Allah. Diorang tak faham, diorang cuma jawab je, ya dah buat dah. Maka Nabi kata, Allahumma syahad, ya Allah engkau bersaksilah, tengok diorang cakap apa. Abu Bakar ialah orang yang faham dalam dia, dah time dah ni. Sebab itu dia agak bersedia. Jadi kalau jadi tu, dia tak mengamuk. Umar tak faham semua ni masa dia tengah berlaku. Jadi dia tiba-tiba kenapa mati? Takkanlah mati, dia okey je semalam. Gitulah, maka mengamuk dia. Tapi macam Dr. Zul, sekejap lah mengamuk dia. Lepas dapat kebenaran, terus okey, dah terima. Sebab dari Al-Quran kan. Okey, Alhamdulillah. Tambahan. Baik. Okey, habis kematian Abu Bakar. Jom kita pergi pada khilafah dia. Ya tuan, ya kak. Okey. Sister tanya, bukankah Abu Bakar tak ada waktu betul-betul Nabi wafat? Kan Abu Bakar tak ada. Abu Bakar kan pergi satu tempat, isteri dia, isteri nombor 4 tu, yang Kharijah tu, ke Habibah binti Kharijah, dia Habibah Habibah binti Kharijah. Betul? So dia tu menerima berita tu di jalan lah. Oh, Nabi dah mati Sebab dia datang, dan dia akan masuk rumah, dan dia akan tutup mata Nabi. Dia kata, dan dia cium Nabi kat dahi, kalau tak silap saya. Dia kata, Allah takkan bagi engkau mati 2 kali wahai Nabi. Manusia mati hanya sekali So this is your death lah, yang Allah dah tentukan untuk semua orang. Masa tu dia keluar, dia dengar Umar tengah mengamuk. Itu startlah cerita mengamuk tu. So Abu Bakar macam yang kita bincang, dia dah macam agak bersedia. Sebab tu dia dah sedih siap-siap lah. Anticipatory grief ni macam sedih siap-siap, fikir siap-siap, okey, ni nenek aku ni akan mati. Sebab moden punya perubatan dan psikologi apa, seolah-olah tak nak cerita pasal kematian.
So kita duk bagi harapan, jangan takut, semua okey. Tapi kanser dah stage 4, stage 5 dah. Ada ke 5 bang? Kan kanser dah, kita kena relax, betul, kita kena realistik. Okey, dalam hal ini korang tahu kan, dia punya lifespan dia tak berapa jauh. Kan, kita bukan kata doktor bagi 3 bulan, 6 bulan, bukan. Orang kampung suka cakap gitu, doktor bagi 3 bulan tapi tak mati dia. 4 bulan baru mati. Lebih kurang lah. Bukan doktor ni Tuhan. Dia cuma kata lebih kurang orang macam ini kan, kanser dah sampai ke otak dan maka ini jawapan ni lah. Allahu'alam. Allahu'alam. Okey, boleh sambung ke nak break 5 minit? Break 5 minit. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.